Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini pagi yang ke-16 daripada bulan Muharram 1443 44 Hijrah. Allah masih lagi menyangka usia, berikan kita kelapangan, kesihatan, sama-sama berada dalam majlis ilmu pada pagi ini. Mudah-mudahan ada kebaikan dan manfaat dunia dan akhirat, insya-Allah. Yang dirahmati Fadhil Ustaz Luki, khususnya sahabat-sahabat, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik dirahmati oleh Allah Taala sekalian. Pagi ini insya-Allah kita akan sambung kembali perbincangan kitab kita, kitab Ta'limul Muta'allim, Tariqat Ta'allum, karangan Al-Imam Burhanuddin Zarnuji ataupun Zuhnuji radhiyallahu taala anhu, seorang ulama yang lahir pada awal 500 Hijrah dan wafat pada akhir 500 Hijrah. Seorang ulama yang menyusun kepada kita sebuah kitab yang sangat kecil tapi sangat besar manfaatnya, dan dimanfaatkan sehingga ke hari ini di atas muka bumi Allah Ta'ala ini, iaitu kitab yang membincangkan tentang panduan cara bagaimana hendak menuntut ilmu dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Yang mana dalam kitab ini Al-Imam Zuhnuji radhiyallahu ta'ala anhu menghimpunkan dua perkara asas. Yang pertama, beliau menghimpunkan tentang cara bagaimana hendak menuntut ilmu, itu satu. Dan yang kedua, bagaimana mendapatkan barakah ataupun berkat daripada ilmu. Yang ni yang selalu saya sebut dalam kuliah. Banyak orang mengaji tak dapat ilmu, ramai orang mengaji tak dapat ilmu. Itu satu. Dan ramai orang mengaji dapat ilmu dapat, pandai, tapi barakah tak ada. Rupanya kesan daripada tiada barakah ni apa kesan ni Ustaz? Mengaji pandai tapi barakah tak dapat. Tanda dia apa? Tanda dia makin berilmu makin jahat. Itu tanda dia. Makin berilmu makin melanggar perintah Tuhan. Sepatutnya makin berilmu dia makin merendah diri, makin berilmu makin hampir kepada Tuhan. Tapi rupanya ilmu yang diperolehi dengan banyak itu tidak menjadikan dia mendapat petunjuk. Man izdada ilman, siapa-siapa yang ilmu dia bertambah, walam yazdad hudan, tapi petunjuk daripada Allah tetap bertambah, walam yazdad minallah illa mu'ada. Rupanya dia dengan Tuhan rupanya semakin jauh, dan tidak bertambah dengan Tuhan melainkan jauh. Maksudnya dia sebenarnya semakin jauh dengan Tuhan. Ilmu dapat banyak tapi berkat tak ada. Sebab tu Imam Zuhnuji radhiyallahu ta'ala anhu himpun dalam kitab beliau ini bagaimana nak dapatkan ilmu, satu isu, bagaimana nak dapatkan barakah, itu isu yang kedua. Jadi mudah-mudahanlah kita yang menuntut ilmu hari ini mendapat kedua-duanya, insya-Allah. Dan hari ini insya-Allah kita sambung muka surat yang ke, ada tanda ya, 77 bab 11. okey, baru nak baca hari ni kan? Kira tak mula hari ni kan? Alright. Pagi ni insya-Allah kita akan sambung pengajian muka surat yang ke-77. Kalau kitab macam saya ni muka surat 61. Dah? Yang mana pagi ini insya-Allah kita akan sambung pengajian fasal yang ke-11, fasal yang baru, fasal yang hampir ni masuk dalam bahagian ataupun bab-bab yang dikira penghujung lah. Fasal 11, 12, 13 ni dikira fasal hujung. Yang mana fasal hujung ni membicarakan kebanyakannya berkaitan dengan nasihat, berkaitan dengan tajribah ni kita panggil pengalaman. Ni bahagian hujung ni dia banyak berkisah tentang isu-isu sebegitu. Dan hari ini kita akan bicara tentang fasal yang ke-11. Wa qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi kitabihi fi darin amin ya rabbal alamin. Wara' ketika belajar. Wara' ketika belajar. Ini tajuk kita pada hari ini. Baik. Apa maksud wara' tu Ustaz? Wara' tu apa? Yang kata wara' tu apa? Baik. Wara' ialah mengawal diri daripada perkara yang haram. Itu maksud wara'. Bila sebut kata wara', mengawal diri, yakni menjaga diri daripada melakukan perkara yang haram. Orang yang boleh menjaga diri daripada perkara yang haram, orang ini disebut wari', orang yang wara'.
Warak tu bukan tunduk lah. Dia tunduk. Warak dia tunduk banyak. Tu bukan warak. Yang kata warak ni, jaga diri daripada perkara haram. Rupanya orang yang menuntut ilmu, dia mesti warak. Dia mesti jaga diri daripada perkara yang haram. Sebab tu yang mengaji ni kena jaga banyak benda. Tu saya kata, paling susah kali mengaji agama. Mengaji agama paling susah. Sebab apa? Sebab kita mengaji senang, nak praktik tu. Sebab tu orang yang menuntut ilmu agama, khususnya ilmu agama lah, ilmu secara umum pun ilmu juga. Orang yang menuntut ilmu ni secara umum ataupun ilmu agama secara khusus, dia wajib jaga diri daripada buat benda yang haram. Mana kalau dia tahu, mengaji-mengaji, tu haram, tak boleh buat, dia kena tinggal. Yang ni kalau buat dosa, kena tinggal. Tak kira lah zahir ataupun batin. Zahir hak luaran ni lah, mata, telinga, mulut, perut, apa semua ni. Batin, hati. Yang senyap tu yang nampak kan, macam tengok. Rupanya kena jaga. Sebab tu sebab tu tak jadi dengan ngaji Ustaz, tapi benda haram buat. Saya ngaji Ustaz, tapi mulut ni pun tak upaya Ustaz. Contoh, saya mengaji Ustaz, tapi janda pun macam ni lah Ustaz, saya tengok. Dia tak jadi. Ngaji, tapi rasuah sapu, harta haram sapu, dia tak jadi. Ngaji, duk perasan kemas, belagak, sombong, siapa? Rasa dia pandai. Rupanya mengaji ni tu tak jadi. Lepas tu kita duk pesan kat budak-budak, apa pergi mengaji dengan isap rokok. Dia tak jadi. Faham maksudnya? Rupanya dalam kita menuntut ilmu, rupanya perkara haram tu kena jaga. Dia tak boleh menuntut ilmu, perkara haram pun belah buat, dia tak jadi. Rupanya talibul ilm, orang yang menuntut ilmu, dia perlu warak ataupun dia perlu warak, dia perlu jaga diri daripada perkara haram. Jadi bila sebut kata warak tu apa? Warak ialah mengawal diri ataupun menjaga diri daripada perkara yang haram. Siapa ada kitab garis ayat tu, warak ialah menjaga diri ataupun mengawal diri daripada perkara yang haram, garis ayat tu tulis kat tepi buku tu. Ini tambahan penterjemah kitab. Tulis kat buku tu. Ini tambahan penterjemah kitab. Dalam matan Arab tak ada ayat tu. Maknanya dalam buku bahasa Arab yang Imam Zunuji tulis tu, ayat tu tak ada. Baik. Habis itu yang ada dalam kitab Imam Zunuji yang mana? Tu bersifat warak tu. Yang tu baru start ada dalam kitab yang asal. Bersifat warak adalah dikehendaki ketika menuntut ilmu. Maknanya jaga diri daripada benda haram ni sangat dituntut waktu kita mengaji. Kena waktu mengaji, benda ni memang kena jaga. Sesetengah ulama meriwayatkan hadis daripada Rasulullah SAW mengenai bidang ini dengan sabda baginda. Ada yang mengatakan hadis ini dhaif. Tak apalah, dhaif pun kita baca lah, ambil pengajaran. Nak buat hujah tak boleh, tapi ambil pengajaran. Ada satu hadis, ada satu riwayat yang berbunyi, man lam yatawarra' fi ta'allumihi ibtalahu Allah Ta'ala bi ahadi thalathati asya'in, imma an yumitahu fi shababihi aw yuqi'ahu fi rasatiqa aw yabtalihi bi khidmati sultan. Buh titik kat situ, buh slash kat situ. Pasal apa Ustaz? Rupanya matan hadis tu dekat tu ya. Matan hadis tu dekat tu. فَمَهْمَا كَانَ طَالِبُ الْعِلْمِ أَوْرَعُ كَانَ عِلْمُهُ أَنْفَعُ وَالتَّعَلُّمُ لَهُ أَيْسَرُ وَفَوَائِدُهُ أَكْثَرُ. Yang tu bukan hadis lah. Yang ni saya dapat poin daripada Syekh Dr. Abdul Qadir Husin Asyami. Waktu beliau mengulaskan hadis ni, beliau kata hadis tu sekat tu ya. Hak belakang tu kan hadis lah. Mana hak belakang tu kata-kata Imam Zunuji je lah. Hadis dia cakap bi khidmati sultan, bukan cakap tu ya. Hadis ini sabda ataupun maksud hadis ini, siapa yang tidak warak di waktu belajar, maksudnya siapa-siapa waktu menuntut ilmu dia merapu. Merapu maksudnya dia buat benda dosa lah, kan? Waktu mengaji dia kira keluar dengan perempuan, dia keluar dengan jantan, tu orang-orang budak-budak zaman liu. Dia merapu. Rupanya orang yang mengaji waktu, orang yang merapu waktu mengaji ni, tak kira lah maksud di sini buat benda haram. Senanglah sebut istilah merapu tu senang.
tak kira lah apa saja perkara haram yang dibuat, akan diuji oleh Allah Ta'ala dengan salah satu daripada 3 perkara. Allah Ta'ala akan balaukannya dengan salah satu daripada 3 jenis balauannya. Yang pertama, sama ada dimatikannya ketika usia masih muda. Itu nombor 1. Dimatikannya ketika usia masih muda. Siapa ada kitab dekat perkataan dimatikannya tu, buat kurungan, tulis situ hati. Hati. Yumitahu fi syababihi, ni maksudnya dimatikan hati dia waktu muda. Maksudnya hati dia dimatikan oleh Allah waktu muda. Sebab tu orang yang merapu, kita akan tengok dia makin rasa lazat dengan maksiat, dia akan makin jauh dengan ilmu. Semakin lama, hati dia makin lama makin keras, makin keras, lah kali mati. Bila mati, tak ada faedah lagi nasihat bagi dia, tak ada faedah lagi teguran pada dia, tak ada faedah lagi sebarang, kita panggil apa saja untuk dia ni tak ada faedah pasal mati. Pernah jumpa orang je ni, kita kata api gajah ke badak ke apa, dia pun tak erti je. Pasal mati. Punca dia apa Ustaz? Salah satu dia, waktu dia mengaji takut merapu macam tu. Assalamualaikum. Ada. Buat yang senyap, buat kaya. Oh syok lah boy. Jangan serius agak relax lah. Rupanya dimatikan tu bukan maksud badan jasad dia mati, tak, maksud dia hati dia mati. Sebab tu lagi banyak maksiat yang dilakukan, lagi teruklah kesan dia. Tu yang kata mengaji kena jaga. Sebab tu saya rasa tak salah pesanan ni pakat boleh ambil kan. Pergi sekolah, kalau kita mungkin dah lepas dah, tapi paling tidak ayah-ayah di sini ada isteri, ibu-ibu ada suami, lelah duk main mengaji, main umur meningkat lah pakat duk mengaji. Asal boleh pakat duk kata lah kot, masing-masing pesan lah kan? Kalau tengok bini lajak, dia kata hang ni apa, mulut ni jaga, hang ni mengaji jaga mulut tu, kata apa ya. Sekali suami isteri pun kata lah, abang ni mengaji, rokok tu buang lah. Dia nak tem ni lah ingat. Lepas tu kalau anak pergi universiti, anak kita mengaji universiti, dia duduk telefon, mak ni apa duit, tak apa, kita boleh cakap dengan dia, mengaji rela lah, jangan merapu lah, mata tu jaga sikit, telinga jaga sikit, nasihat lah. Kalau tak nasihat, siapa nak nasihat lah? Dia takkan dengar nasihat tu di tempat lain. Anak kita pergi sekolah, abang ni hampa pergi sekolah mengaji rela dah, jangan ambil barang orang bawa balik pula, jangan kata ke cikgu, jangan kata bila apa yang kita rasa kemungkinan anak-anak kita tu mungkin dia buat, kena suruh dia kau. Senyap lagi sekali, dah pergi awal lah. Satu. Yang kedua, ditempatkannya di kampung-kampung yang dihuni oleh orang-orang yang jahil. Yuqi'ahu fi rasatikha. Rasatikh ni kita nak panggil macam mana bahasa mudah, dia akan diuji oleh Allah. Kalau bahasa mudah macam ni, dia akan hidup di, kita panggil di persekitaran, maksudnya orang keliling dia ni, Allah Ta'ala uji dia akan hidup di kalangan orang-orang yang jahil, orang yang bahasa kampung kita orang tak erti dia. Kalau kata contoh macam ni lah, kalau kata dia berkekalan buat benda apa-apa masa mengaji, ditakuti, takut-takut waktu dia nak kahwin, Tuhan bagi dia kahwin, tapi pasangan dia jahil. Bila pasangan jahil, dia nak perbetul pasangan susah. Tegur tu tak mau, tegur ni tak mau. Kalau kata dia diuji oleh Allah, bekerja, dapat rezeki bekerja, persekitaran pekerjaan itu kawan-kawan bekerja di kalangan orang yang jahil. Jahil di sini bukan maksud jahil bodoh ni dah. Jahil maksudnya jahil tentang erti agama, tak ambil kisah sangat tentang agama. Susah kita kalau hidup di kalangan manusia yang tak erti tentang agama, dia langgar peraturan ikut suka, kita susah kan? Kita jadi tak tenteram hidup. Ayah-ayah di sini kalau duduk jiran, kiri kanan depan belakang, semua tak faham, bukan kata tak faham agama, mereka langgar peraturan agama. Kita jadi jiran selalu duduk tempat kerja, keliling kita tu kawan-kawan kita langgar peraturan agama, pakai ambil rasuah belakang apa semua, kita selalu. Rupanya antara satu ujian yang Allah Ta'ala bagi pada orang yang merapu waktu mengaji, dia akan keliling dengan orang-orang itu. Boleh ubah dah Ustaz? Boleh. Kita kena ubah diri kita dulu.
No? Au yabtalihi bi khidmati sultan, atau diuji dengan berkhidmat kepada pemerintah. Oh, maknanya siapa mengaji Ustaz, itu dia tak warak ngaji benda haram buat. Oh, maknanya dia akan jadi pegawai kerajaan Ustaz. Itu berkhidmat dengan pemerintah. Tu terjemah dia tu je mah. Maksud berkhidmat dengan sultan ini dengan maksud dia akan menjadi, macam mana nak kata, dia akan diuji dengan ketua yang zalim. Macam mana nak kata? Kalau bahasa Allah panggil bos, Allah Ta'ala akan uji dia akan diberikan bos ni buat jahat. Jadi dia sebagai pekerja terpaksa turun. Senyap begini. Hadis ni sahih ke Ustaz? Tak, bukan. Hadis ambil pengajaran. Betul, berdoalah pada Allah supaya kita tak kena. No? Baik. Sejauh mana pelajar itu wara', cuba tengok. Sejauh mana pelajar tu jaga diri daripada perkara haram, sejauh itulah ilmunya bermanfaat. Bermanfaat di sini maksudnya, ingat kita pernah tulis manfaat maksudnya berkat. Tulis kat buku tu. Sejauh mana pelajar itu wara', maksudnya kalau dia ni wara' Ustaz, kalau dia betul-betul jaga Ustaz, sejauh itulah ilmunya bermanfaat, maksudnya ilmunya berkat. Mempelajarinya pun lebih mudah. Makna kalau dia nak belajar pun lagi senang. Kalau dia wara' ni, orang wara' ni mengaji senang dapat, senang semua dapat. Tu dia sebut mempelajarinya pun lebih mudah, dan manfaat berkat-berkatnya pun lebih banyak. Rupanya antara pantang dalam menuntut ilmu ni rupanya benda haram. Benda haram kena jaga. Saya pernah dengar kan, apa nama Imam Syafi'i mengadu pada guru kan, syakautu ilal waqi' an su'i hifzi. Syakautu ilal waqi' an su'i hifzi. Aku mengadu pada Imam Waqi' tentang hafalan aku yang yang buruk. Kan banyak riwayat lah, tapi saya hafal satu ya. Kan Imam Waqi' kata apa? Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Imam Syafi'i kata, Imam Waqi', tok guru aku tu bagi nasihat pada aku supaya tinggalkan maksiat. Wa 'allamani bi anna al-'ilma nurun. Dia mengajar kepada aku, dia bagi tahu pada aku ilmu ni cahaya. Wa nurullah la yuhda lil 'asi. Cahaya Allah ni dia takkan turun masuk pada orang yang suka buat maksiat. Sebab tu siapa mengaku cahaya ilmu tu tak masuk. Sebab tu mengaji tak boleh mahu. Memang kena jaga, pagi kena jaga. Yang main mengaji ni mulut jaga, mata jaga, telinga jaga. Tu nak makan ikut suka pun kena jaga. Ni pantang lepak, dengar viral cunggit pi, dengar viral cunggit pi. Padahal kedai tu kedai Cina terang-terang pi makan juga. Mengaji je. Lepas tu kalau perasan orang tua dulu, KFC pun kan makan, McDonald pun tak makan. Lah pantang lepak. Ni rakam. Rakam. Oh, bagus. Kalau rakam je ni bagus. Nanti habis rakam, kalau edit dia ajar. Tak. Pasal apa Ustaz? Betul. Orang lain dia tak peduli lah isu-isu ni. Asal nak makan mana makan. Asal nak makan apa makan. Dia tak kisah. Dia kena bagi apa? Tak tahu lah tu Zainal kelakan ni. Cuma nak sebut orang lain dia tak kisah sungguh. Ayah-ayah ibu perasan anak menentu kita lah, jamu cucu kita lah, pantang apa nak apa bagi lah. Dia tak peduli, dia tak tengok, tak ambil kisah langsung lah. Asal dia ada cok halal jalan. Anak kita pun, cucu kita pun makan macam-macam, tapi nak cucu kalau boleh biar jadi ustaz. Oh, dah anak tak ada ustaz, dia teringatlah cucu ustaz, tapi duk umban benda merepek kat dia. Macam mana nak jadi? Pokoknya kena jaga banyak. Tu tak cara lagi. Kita masak di rumah, paling tidak ni bab makan dah dulu. Kita makan masak di rumah, paling tidak kalau basuh ayam kita basuh lama lagi. Tapi kalau di kedai dia nak basuh lama macam kita basuh di rumah kan? Dah. Dari sudut tu pun kadang masalah dah. Lepas tu kalau pasal orang dulu-dulu, tok-tok guru dulu, mana ada makan di kedai. Dia pun tak suka sangat makan di kedai, melainkan terpaksa.
Kita lah hari-hari makan kedai, sekali-sekala orang masak di rumah. Ya, betul lah, mudah lah. Betul, satu sudut betul mudah. Tapi satu sudut lagi kesan tu. Wah, habis tu tak boleh makan di kedai, Ustaz. Saya pun makan di kedai. Isteri saya pun beli di kedai. Tapi saya habaq kat bini, betul lah, dia kerja. Bila kerja ni kita tahu dia tak ada nak masak, tak apa. Tapi paling tidak pesan lah. Saya pesan dia ni ya. Nak pergi beli dia lah. Dia tak beli kedai tu. Saya kata nak pergi beli kedai ni cukup. Pasal kedai tu kita pergi tengok dah, dia masak okey. Hak masak tu pun duk mengaji. Kadang kan susah pun nak kena orang mengaji pergi tengok. Dah Ustaz sihat tu, saya duk mengaji Ustaz. Jenis habaq tempat tu lagi cantik kan. Dia terpaksa. Dia kalau minum sembarang Allah ikut dan boleh. Dia kena jaga banyak. Tu baru ubat makan. Dia tak cara. Ada di sini jenis anak-anak kita, dia suka ambil barang kita tak abang. Tegur. Kadang dia ada setengah mak ayah, dia rasa benda tu biasa. Anak jumpa duit dalam rumah, habis dia kata tak apa kan duit orang, duit pak dia. Ajarlah macam tu. Nanti lama kelamaan dia pergi rumah siapa pun dia akan biasa ambil. Kita rasa benda tu remeh, tapi benda tu besar. Faham kan? Orang yang banyak benda nak jaga tu, tak banyak benda nak jaga kan senang. Itulah. Ni kita bukan bicara bab diri kita ni, kita bicara bab anak cucu. Pasal rupanya kita bicara anak cucu, rupanya susah, rupanya Ustaz nak ulang anak cucu tu susah. Macam sebelum ni ada pakcik tu rumah abang, dia kata Ustaz syok nikah dua saya. Ni tak apa rakam ya. Dia kata syok nikah dua saya. Saya kata kat dia, pakcik, kalau nikah ni setakat pergi menikah lepas tu seronok, nikah 4 pun senang ni. Bukan setakat 2, nikah 4 pun syok. Kalau kita menikah ni takkan nak seronok, nikah 4 pun boleh. Tapi menikah ni pakcik, dia ada tanggungjawab. Kalau pakcik tahu tanggungjawab menikah ni, kadang nak menikah seorang pun tak mahu. Betul. Sama macam isu hari ni, kita faham tajuk mengaji ni, nak bagi anak mengaji boleh ni. Semua orang beranak, semua orang ada impian, nak anak jaya, nak anak jadi ini, jadi ini. Tapi buat cara masing-masing. Tapi kalau kita mengaji cara duk ada ni, punya payah, mak payah. Kan senang. Kita mahu nak jaga macam ni. Baik, cuba tengok. Di antara sifat warak, apa sifat yang perlu dijaga oleh penuntut ilmu, Ustaz? Pertama, mengelakkan diri daripada kekenyangan. Kekenyangan tu maksudnya makan banyak. Rupanya antara pantang penuntut ilmu ni, rupanya jangan makan banyak. Makan sikit, kerak tak apa. Makan sikit tapi kerak, itu tak apa. Jangan makan banyak, kerak pula. Kan saya ibu-ibu ayah makan tak banyak lah je. Tapi kadang boleh tahan lagi Satu. Yang kedua, ayat tu sambung mengelakkan diri daripada banyak tidur. Rupanya antara sifat warak juga, rupanya kena elak diri daripada tidur banyak. Rupanya tidur banyak pun dikira tak warak bagi penuntut ilmu. Rupanya kena elak diri daripada tidur banyak. Boleh elak lah. Lepas tu orang dulu-dulu dia kata ada yang ambil wuduk, ada yang macam-macam tak ingat banyak cara. Tapi kebanyakan orang dulu dia pun jaga, dia pun tak tidur banyak. Ada yang tidur sambil duduk, sambil berdiri pun ada. Ikut dah ada. Kebanyakan tidur mereka indah ghalabah, waktu terlelap. Terlelap tu kira tidur. Kita lah tidur buat persiapan. Kita tidur lah ni semua buat persiapan. Bukan kata yang main mengaji, ngajak pun sama. Kita lah tidur buat persiapan. Tak apalah, siapa nak sebut, jangan terlalu banyak tidur. Lagi Ustaz, mengelakkan diri daripada banyak bercakap.
Rupanya penuntut ilmu ni dia tak ada cakap banyak, senyap banyak. Pengen senyap banyak mengenai perkara yang tidak berfaedah. Baik, selesai. Itu satu. Boleh kan? Ini pakat jagalah, jangan makan banyak kan, jangan tidur banyak, jangan cakap banyak. Perkara yang tak faedah lah. Yang kedua, buat tengok. Ni antara sifat warak para ulama kita buat dulu tu. Mengelakkan diri daripada memakan makanan dari pasar jika boleh. Wah, batu kalau pasar contoh dulu tak makan di kedai. Tak makan di kedai. Ajak pergi kedai kadang tak mau, makan di rumah. Banyak dalam kitab tu. Kerana makanan itu, sebab apa? Sebab makanan itu lebih dekat kepada kotoran dan najis. Bahasa mudah siapa yang ada di sini, tulis di atas buku kekotoran dan najis tu, tulis kat buku tu kurang teliti penjagaannya. Itu maksud dia. Saya dulu kata, Ustaz, makanan dekat pasar ni semua kotor, Ustaz. Tak, bukan makanan dekat pasar semua kotor, bukan makanan dekat pasar semua najis, bukan itu maksud dia. Tapi yang dimaksudkan dalam kitab ni, makanan yang dimasak di pasar ni, dia lebih kurang teliti penjagaannya berbanding di rumah. Betul ya? Betul kan? Masak sikit dengan masak banyak, hak masak sikit tu lebih teliti. Nampak? Dia elok lah sikit. Masak banyak ni mana nak teliti satu-satu. Basuh ayam 3 ketui dengan basuh ayam 300 ketui, sama kan cara basuh? Tak sama. Ikan cecaru, masak sekok, goreng sekok, buat caru belah belakang, dah pula semua. Ikan cecaru belah belakang tu kalau buat sekok dengan buat 15 ekor, 20 ekor, mana sama cara cucian basuhan dia, tak sama. Sayur basuh sikit sebab apa, daun salad 3-4 lai dengan daun salad 3-4 pokok, tak sama cara basuhan. Pokoknya kena jaga, bapak tu pun kena jaga. Baik. Dan dan lebih jauh daripada mengingati Allah Ta'ala, dan lebih dekat kepada lupa. Pasipuk makanan yang macam ni, Ustaz. Okey, ayah kalau ada kitab garis, Ustaz boleh tak? Garis kepada perkataan kekotoran dan najis, itu satu makna. Okey. Dan lebih jauh daripada mengingat Allah Ta'ala, garis tulis nombor 2. Dan lebih dekat kepada lupa, garis nombor 3. Pasal apa? Kalau kekotoran dan najis itu kami faham, Ustaz. Okey. Lebih jauh daripada mengingat Allah, lebih jauh daripada mengingat Allah, lebih dekat kepada lupa. Pasal apa, Ustaz? Yang ni kita tengok sikit lah. Kerana mata orang-orang yang papa kedana telah tercacak di atasnya, sedangkan mereka tidak mampu membelinya, menyebabkan mereka tersiksa, maka dengan itu berkatnya hilang. Faham maksud dia? Rupanya macam ni loh. Bukan kata salah makan di kedai, tapi orang warak ni dia jaga makanan yang dijual di pasar, di mana-mana tempat yang terbuka ni. Tahu tak kata, banyak orang pandang makanan tu. Orang yang lalu pandang, orang yang teringin pandang, orang yang berhajat pandang. Semua orang akan pandang, tapi bukan semua orang mampu membeli. Yang disebut ini pandangan Imam Ghazali lah. Ada setengah orang, dia tengok makanan tu, dia teringin, tapi dia tak mampu beli. Kita teringin, kita mampu beli. Ada orang teringin, tapi tak mampu beli. Rupanya dengan sebab ada orang teringin tak mampu beli, menyebabkan makanan tu kurang keberkatannya. Kita tak perasan dah ni. Tu yang saya pesan ya, kalau pergi makan di kedai, kalau boleh masuk dalam kedai, duduk tempat, nyuruh dalam sikit. Nak order makan apa, makan lah. Tapi jangan makan lah. Kalau rasa perlu, Ustaz, sekali-sekala makan dengan keluarga, makan duduk dalam. Jangan duduk dekat meja kita tu, kita duduk satu family, orang lalu pimang-pimang semua nampak. Takut di kalangan yang lalu ada ramai lalu, kadang ada budak lalu teringin. Rupanya bila dia tengok teringin, berkat tu mula hilang, mula kurang. Dia sama macam isu kunuri. Itu sebab tu kunuri sunat ajak orang miskin dulu. Kita tu ajak orang kaya, kawan-kawan, ajak orang miskin dulu. Tengoklah kampung kita ada anak yatim, ada, jemput mereka dulu kunuri rumah kita tu.
pergi jemput orang miskin tu, mai rumah kita kena raya. Lepas tu baru panggil orang lain. Tak macam orang masuk dalam itu kan, gambar-gambar tu, mana kita makan jadi tak makan juga lah. Tu saya tak tahu, tu yang saya pesan dulu kalau pergi kedai makan, jangan lu ambil gambar buh dalam grup WhatsApp. Kalau bubuh dengan harga sekali, alamat sekali, orang tahu tu iklan. Tu iklan. Tapi kalau duduk depan kamera ni, makanan ni, angkat makanan, tunjuk je tu. Ambil gambar tu perangat orang. Itu perangat lah, bahasa kita perangat lah. Bukan semua orang dalam grup WhatsApp tu mampu membeli makanan yang kita tunjuk. Itu jangan buat. Faham ke saya cerita? Ada tak siapa ikuti kuliah di masjid Masjid Kuning? Kan siapa masih ingat kita mengaji tentang tajuk jiran? Kan di antara ahdab kita dengan jiran, kan Nabi SAW pesan hadis Sayyidina Mu'az bin Jabal riwayat Imam Tabrani. Kan Nabi pesan, kamu jangan tunjuk makanan yang kamu beli ni pada jiran. Makna kalau kita balik, kita beli apa-apa, jangan tunjuk kat jiran kita beli makanan tu, takut menyakitkan dia. Habis tu cara macam mana? Kan Nabi kata bawa masuk ke dalam rumah kamu senyap-senyap. Sekarang ni Grab Ustaz. Ya? Sekarang ni Grab mana? Orang habis keliling-keliling tengok. Tu masalah driver Grab Tapi nak sebut dari sudut kita. Sebab tu kalau cantik, kalau beli barang ke beli apa, orang masuk tak apa, tapi kau beli sembunyi lah sikit. Jangan tunjuk bola lah, plastik hitam ke, beg yang tak duk sinar ke, beg macam tu ke, warna pink ke apa ke, orang tak nampak. Saya ajak dulu, siapa masih ingat, kalau kita pergi pasar malam, apa salahnya beli ayam temikai sebungkus, beli sebungkus lebih sikit. Kita tak mau ayam temikai tu, kita tak minum pun, beli sebungkus. Tujuan dia apa Ustaz? Sagi dalam jalan balik, kalau ada jiran, khususnya jiran lah, kalau orang luar apa tengok lain macam lain, tak apa, ni jiran. Sampai-sampai tu Ustaz, jiran tengok, kat nak banyak agak beli tu, borong sakan tu. Anak balik mana ni? Dia beli banyak, tu tu. Gaya yang golek semua dah. Tak macam mana dia nampak? Bila dia nampak je, takkan kita nak bagi kat dia yang golek, makan modal betul kan? Habis tu nak bawa, ambil yang tu ikan, bagi dia. Nabi sebut tahadaw, saling bagi hadiah. Fa innal hadiyata yuzhibu wahras sadri. Saling bagi hadiah, rupanya pemberian tu dia akan menghilangkan sakit hati orang. Bagi dia. Nah Ustaz, tengok-tengok tak ada siapa tegur tak, orang masuk lah ayat bukan tu. Tak ada orang tegur, standby. Kalau tak mau Ustaz, tepuhlah kereta dulu. Sekali tengok balik, tak ada siapa, orang masuk. Nak jaga, bapak ni nak tengok, tambah aja ni bawa balik durian, rambutan. Kena pergi. Ni sampai jiran kita tengok tu, dia bonek penuh durian tu. Orang tua kebun saya jadi kat Batu Kurau. Alhamdulillah lah. Ni pun ada lagi, kalau pi ni 3 bonek lagi dah. Sedap tu, kita tengok jiran, sedap tu. Tu lah, durian Batu Kurau yang kata ni jadi, memang sedap semua. Habis ngahar tu kau lah nak pelepas biji 2 kat dia, tak ada. Tu baiklah, dah jiran nampak. Tapi tak ada juga jiran, kita nak pergi tengok kan, kita tak boleh. Tapi ada jiran dia main tu, tengok dia pun ni tu jiran sikit jiwa. Lain apa dia pergi buka harta orang. Tu suruh bagi dia cari pasal ni. Dia buka, tengok dia abang lu, sedap orang beli ni. Tu dia pergi. Sebab dia melanggar hak kita dulu. Tu kena ajar ni. Baik, buat tengok. Boleh mana lepas ni beringatlah, kalau nak makan nak apa, kalau boleh jangan tunjuk ke orang lah. Jangan tunjuk, takut kurang berkah. Menurut satu cerita, okey, kalau faham poin yang kita baca tadi, ibu-ibu ada cucu pergi sekolah kan, bawa bekal, ada yang bawa bekal. Boleh tak lepas ni ajak diri kita bawa bekal tu biar lebih sikit. Abang ada hampir sekolah nanti, makan dengan kawan-kawan. Ajak je, jangan tu buat bagi cukup kat dia seorang lah.
Lepas tu abang pula, kawan hang minta ni hang jangan bagi lah, jangan lapar lah. Dia pula dia tak ngerti juga tu. Takut lagi dia duduk makan, kawan-kawan tengok. Ajak lah, buat lebih sikit kalau Ustaz buat sandwich ya Ustaz, buat lebih sikit. Kira kot lah, boleh kawan dia 2-3 orang makan, okey lah. Siapa dapat, rezeki lah. Siapa tak dapat, buat macam mana. Jangan lu ajak buat cukup-cukup lah. Abang pula, hanya bagi kat mereka lah. Kau dekut lebih tahan tu, jangan. Tak, ni cara tu kata. Kita mengaji ni bukan nak mengaji setakat nak tahu apa yang ada dalam kitab. Kita nak aplikasi dalam hidup kita ni. Kalau faham, kita punya cara hidup akan berubah. So, kita kata mengaji ni nak kena bagi faham, baru kita boleh ubah dengan hidup kita tu. Mana ada sebut dalam kitab ni, kalau anak nak pergi sekolah bagi bekal lebih sikit, macam tak, mana ada sebut dalam kitab. Tapi kita kena faham daripada ayat tu. Understand? Alright. Menurut satu cerita, ni cerita ni minta maaf lah, saya mengaku terang lah. Ini juga cerita ni menunjukkan sebenarnya saya juga tak warang sebenarnya. Saya ingat cerita ni yang saya jadi jam ni. Menurut satu cerita, Al-Imam Syekhul Jalil Muhammad bin Fadl tidak memakan makanan dari pasar ketika beliau sedang belajar. Al-Imam Muhammad bin Fadl ni salah seorang ulama mazhab Hanafi. Dia waktu mengaji, dia tak makan makanan pasar. Makanan yang dijual di pasar tempat dia tu dia tak mengaji, dia tak makan. Dia lebih kurang cerita sama macam Imam Nawawi. Imam Nawawi tak makan buah-buah di masjid. Dia sama macam Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengaji di Baghdad, tak makan makanan di Baghdad. Dia makan satu benda, roti yang mak dia hantar daripada Mekah. Roti kering kan, bukan roti basah bulat kan. Mak dia bila siapa-siapa main rombongan ke Mekah buat umrah, nak balik ke Baghdad, mak dia kata, okey, ni aku nak kirim pada kamu roti, bagi pada anakku di sana nama Syafi'i, ni duit apa semua, bagi siapa. Imam Syafi'i makan roti tu tu yang jadi Imam Syafi'i ni. Kita nak buat begitu, susah lah. Memang susah lah kan? Baik, baca tengok. Bapanya tinggal di sebuah kampung menyediakan makanannya. Rupanya ayah dia lebih hantar makan, anak tak makan di pasar. Nak makan apa, pak hantar. Nak makan apa, pak hantar. Dekat tak apa lah kan. Kita buat macam mana lah, jom. Pada setiap hari Jumaat, bapanya pergi menemuinya. Tiap-tiap hari Jumaat bekalan makanan sampailah seminggu sekali. Sampai. Pada satu hari, bapanya terlihat roti yang terdapat di pasar ada di rumah anak dia. Satu hari dia pergi rumah anak dia, tengok-tengok ada roti di market tu ada dalam rumah. Okay. Rupanya pak dia duk kawal makan pemakanan anak dia ni. Pergi tengok, roti market ni. Bapaknya tidak bercakap kerana marah kepada anaknya. Tak ada kat ni. Anaknya meminta maaf sambil berkata, bila anak tengok pak marah, anak kata, ya, sebenarnya bukan saya yang membelinya, kerana saya tidak suka berbuat demikian, tapi rakan saya yang membawa dia. Saya tak beli, dia kata, ni kawan orang. Tu ayah dia kata apa? Betul ayah dia kata apa? Maka kata bapaknya, kiranya engkau warang dan sentiasa mengawasi, sudah tentu rakanmu tidak akan melakukan penghargaan ini. Tu dia. Dia kata kalau hang betul-betul kemai, hang betul-betul jaga, kawan hang tak buat main roti ni. Dia faham tak pasal tu? Saya tak ambil contoh orang, saya ambil contoh saya. Saya ambil contoh saya. Saya walaupun cerita pengalaman dia ni tak bagus, tapi tak apalah sebab dah rakam, nanti kalau dapat boleh kongsi dengan dia okey kan. Saya sejak daripada kecil saya diajak jangan makan makanan segera. Tambah-tambah jenis KFC, McDonald apa tu tak pernah pegang. Tak apalah. Dan kita memang tak makan, tak apa. Tapi bila kahwin, bini beli buat balik orang. Bila ada anak, kadang anak beli balik buat balik, anak pun makan kali. Dari satu sudut haram kan? Tak haram Ustaz, tapi nak sebut satu sudut je. Pasal ustaz tak jaga. Kalau saya warok, kalau saya keras sikit, KFC ni orang semua beli lepak. Kalau saya jaga orang itu sungguh, mereka tak beli orang semua. Betul ya? Sebab kalau kita keras betul, mereka tak boleh. Tapi sebab kita lebih,
Dia bawa balik masuk kan. Sama macam ayah ibu pun. Ayah tak suka satu benda tapi kita lembek. Bila lembek, anak orang balik beli impor, pakat makan belakang. Tapi kalau kita keras, dia pun tak boleh masuk kan. Rupanya nak abang kata ayah dia tu keras tau. Ayah dia nak ajak anak dia, kalau hang keras, kawan hang tak hantar ayah tiru. Sebab hang lembek kan, tak apa lah. Kawan buat masuk. Faham tak maksud tu? Rupanya nak kena jaga orang dah. Orang main cari ayah nak bagi rasuah. Orang main depan kita nak bagi rasuah. Kan? Kita dah main tok sini, hantar 100 juta pun tak ambil benda haram ni 100 juta pun tak ambil. Bukan takat 1000, 100 juta pun tak ambil hantar 1 bilion pun tak ambil Agak-agak ada orang nak main jumpa kita bagi rasuah kawan tu tak main dah nak bagi rasuah pasal dia tengok kita tekan. Betul kan? Tapi kalau kata orang main bagi 1000, dia kata takkan 1000 lah. Takkan 1000 je kot. Kerja besar ni hang dapat banyak, takkan 1000 je kot. Kalau macam tu, lepas tu kawan tu akan datang semula bagi lebih sikit, 5,000. Ambil renyah hehehe pula pokok. Lama kelamaan dia akan biasa dengan sikap ambil rasuah. Macam tu ya. Banyak ada benda nak kena strict sikit. Tapi susahlah kalau dah biasa, ada strict pula susahlah. KFC tu masuk tiap minggu lah rumah. Ni bukan saya lah, contoh lah. Kalau KFC tu masuk tiap minggu lah rumah, lepas tu nak perkeras, sukar sikit lah. Tak apalah, tu kena pandai-pandai lah. Bukan kata KFC haram, saya tahu tak haram ke KFC, dah. Kita bicara tentang tajuk warak. Kasihlah baca tajuknya ni. Beginilah waraknya mereka. Dengan sebab itulah mereka mendapat taufik dalam ilmu pengetahuan dan penyebarannya, sehingga nama mereka kekal sehingga hari kiamat. Allah Akbar. Mudah-mudahan lah kita boleh jaga lah. Nombor 3, boleh ke? Saya nak lari tajuk pun nak lari tajuk pun tak tahu nak cerita apa. Nak cerita pilihan raya pun kemungkinan belah sebelah. Cuma ayah-ayah, ibu-ibu yang ada di sini, saya mengharapkanlah kalau boleh nanti balik, abang kat anak-anak masing-masing, abang kat menantu, cucu masing-masing. Abang kata pilihan raya kali ni kalau boleh suruh mereka turun pergi mengundi, pilihlah kumpulan yang nak bawa bahasa mudah kebaikan pada negara. Saya sebut terang-terang tu lah bagi mudah. PRU ke-15 ni hak pilihan raya yang nak jadi ni, hak ni lagi besar daripada PRU 14 hari tu tau. Tahu pasal apa? Isu dia isu persempadanan semula. Tahun 2013 dah buat sekali persempadanan ni, maksudnya sepadan pilihan raya ni ditentukan. Tapi PRU kali ni agak bahaya ni. Sebab apa bahaya? Siapa-siapa menang jadi kerajaan, kokolah siapa-siapa jadi kerajaan lepas ni, dia akan ada kuasa untuk tentukan sepadan. Dia boleh, Ustaz, kalau dapat 2/3, kalau menang besar Ustaz, lagi sakal lah. Saya buat contoh dah. Pernah dengar satu parlimen, nama Parlimen Seputih. Parlimen Seputih lah yang jadi, ni dia nama apa? Teresa Kok. Dia orang mana? Orang Kuala Lumpur. Ya, jawapan tu cukup tepat. Dia orang tak apalah. Dia ahli parlimen lah, ahli parlimen. Bakar minyak sawit. Tapi tahu tak, Parlimen Seputih tu selepas dah ahli baru apa semua, tahu tak jumlah dia dekat 300,000 lah. 300,000 satu parlimen. Paling banyak kali. Setakat ni Parlimen Seputih, Parlimen Bangi, dua-dua ni lah DAP pegang. Saya tak kata salah, siapa faham point tu faham lah. Parlimen Seputih, Parlimen dia pun 300,000 satu parlimen. Kalau kuasa dapat dekat orang hak merepek, dia boleh pecah Parlimen Seputih tu. Daripada satu, dia boleh pecah jadi 3 parlimen. Bila 3 parlimen, maksudnya akan ada 3 ahli parlimen baru. Agak-agak parlimen tu orang mana? DAP ya. Siapa dapat kuasa apa ni, dia boleh pecah. Dengan syarat 2/3. Dia boleh pecah.
Dia tak kira lagi Ipoh Timur, Ipoh Barat. Orang kita duduk balik, tak apa biar pi, tak apa biar pi. Tu kata kali ni kritikal ni, memang kritikal tu. Tapi orang Melayu kita macam tu, jumpa anak-anak muda turun mengundi kalau mengundi kami dapat apa? Ya, jualan. Kalau mengundi kami dapat apa? Dia kira kami dapat apa lagi? Padahal bila 3 parlimen tambah 3 ahli parlimen baru, 3 ahli parlimen ni akan masuk nak buat undang-undang dalam negara kita. Mereka bukan jadi parlimen turun pergi bagi bantuan sementara, mereka buat undang-undang tu kita. Kalau dia main buat undang-undang kereta lepas 10 tahun kena hapus, kena beli baru. Kalau semua setuju undang-undang tu, teruk kita kena buat. Tak buat kena zaman, tak buat kena tangkap. Siapa buat undang-undang tu? Ahli parlimen ni buat. Jadi kali ni nampak gaya sakan ni. Balik tiap abang kat anak-anak atau apa pergi ni. Ni yang kata ni, kalau kita terah balik ni, apa ni anak-anak ayah dan 6 nanti waktu pilihan raya apa pergi ni. Apa pilih satu ya. Ni lembang dah, apa pilih ni ya. Apa pilih lain balik aku tak bagi gaji. Buat biar budak-budak umur 18, 19, 20 mereka masih lagi duduk dengan kita, boleh umur 30, 40 tu payah dah. Tapi kalau tak sampai sekolah ni boleh abang. Apa pilih dia apa dengar. Kena kemari apa pilih dia aku tak mengaku anak. Cikgu yang senang tadi. Cikgu paling senang ke campaign. Ya. Kalau siapa ada anak menentu kerja sebut tadi tu, manfaatkan lah. Cikgu paling hebat tadi lah. Kita bukan nak buat benda zalim, tapi kita nak jaga supaya tak mau bagi jadi merapu ke depan ni. Lo semua bakal kena bercakap. Bukan isu politik dah, tapi isu kalau tak peduli, teruk kita. Dia akan teruk bila Ustaz? Dia akan teruk PRU ke-16, PRU ke-17. 2 kali PRU akan datang, kita pasti teruk. Dia bergantung siapa jadi kerajaan selepas PRU 15. Ni hak lepas ni siapa jadi kerajaan, kesan dia 2 pilihan raya lepas tu. Ni bukan nak cerita bab politik, tapi nak sebut ni suasana yang terjadi lah ni. Ada orang UMNO ni, ada orang PAS ni, ada orang Bersatu ni, ada orang Mahathir ni, ada orang, kita nak sebut nama kata orang Islam. Kalau boleh, lah waktunya untuk kita semua bersatu dulu sekali. Lah ada waktunya. Kalau kita tak bersatu, habis tu. Nama tu saya tak kata parti mana-mana, tapi Allah adalah waktu orang Islam kena duduk sekali. Mereka sekali lah, mereka semua sekali lah. Sebut ya, kat lambang A, kat lambang B, kat lambang C, tapi oleh sebab mereka bangsa yang sama, mereka sebenarnya mentara kajian dah dibuat, mereka semua satu geng. Sebutlah cap apa pun, mereka sebenarnya satu geng. Cina tak boleh percaya. Tu langsung tak boleh percaya. Mereka sebenarnya satu geng. Kau ni dia macam ni saya sebut terus tak apa tu. Kalau mereka tengok UMNO nak menang, kalau dia UMNO nak menang, mereka akan ramai-ramai. Tak macam nanti tengok mereka akan pakat ramai-ramai undi MCA. Pasal apa undi MCA Ustaz? Pasal MCA kalau menang, MCA akan duduk dalam kerajaan. Jadi suara mereka, MCA boleh cakap nak tu, nak ni, tak mau tu, tak mau ni, boleh cakap. Lepas tu kalau yang pasal pembentuk rumah masuk daripada Indonesia, pasal tapi tahu pembentuk rumah daripada China tak masuk ke? Mana ada? Pembentuk rumah daripada China, mana ada? Pembentuk rumah daripada China main masuk Malaysia, mana ada? Pasal pun tak tahu, pasal pun tak boleh masuk. Rupanya yang sekat ni MCA. Tujuan dia apa? Dia tak mau orang-orang China ni rumah tangga dia pecah belah. Dia suara. Lain kali kerajaan tak ambil daripada China, ambil daripada Indonesia. Ni nak Indonesia ambil ni kerana Islam, pergi kerja rumah China. Siapa suara MCA tu? Kalau dia buat kajian tengok yang nak menang tu apa? Pakatan Harapan nak menang, dia pakar masuk KDP.
Hak kita ni duk keras, aku tak kira hak ni. Ni keras tak kena tempat. Payah awak ni pun. Jangan dah faham. Dah kena balik abang. Lah sampai masa. Kalau tak buat agak, kita tunggulah lepas ni apa lagi pula. Sambung. Okey. Oh, yang ni sedap. Orang yang menuntut ilmu nombor 3. Ustaz nak berhenti pun. Ikut saya. Kita baca dekat nombor nampak sangat. Nombor 3 sudah. Okey. Cuba tengok. Mengelakkan diri ni antara sifat warak. Penuntut ilmu jaga benda ni. Selain pada banyak makan, banyak tidur, banyak cakap, banyak apa, selain daripada jaga pemakanan, nombor 3, mengelakkan diri daripada mencari keaiban orang. Rupanya penuntut ilmu, kalau boleh jangan pergi cerita buruk orang banyak kan. Buruk orang ni suruh sembang. Korek buruk orang tu, korek buruk orang ni, sembang buruk orang tu, sembang buruk orang ni, jangan. Dan bersekedudukan dengan orang yang banyak bercakap. Maksud dia bersahabat. Bersekedudukan tu maksud dia bersahabat. Rupanya jangan banyak kawan dengan orang banyak sembang kan. Ustaz, orang yang banyak sembang ni maksud dia macam mana Ustaz? Orang banyak sembang ni, kita nak kata macam mana? Ayah-ayah guru pernah jumpa tak? Orang yang jenis macam profesor serba tahu. Pernah jumpa jenis tu? Sembang dengan dia Ustaz, tajuk apa pun dia boleh cakap. Pernah jumpa jenis tu? Itulah maksud di sini orang yang banyak bercakap. Rupanya kalau boleh kena elak diri daripada duduk dengan orang ni. Itu maksud banyak bercakap. Sekali dia kata, oi Ustaz, dia banyak. Dah bukan isu tu, dia tahu semua benda. Buka bila tajuk apa? Tajuk beranak, dia ulas tu. Beranak sakit tu, urat putih tu ni, urat belakang. Padahal dia lelaki, tapi cerita macam beranak. Kita kata hantar mana, dia kata bini aku cerita. Betul lah, tapi dia cerita macam dia. Sembang ekonomi, ulas macam dia pakar. Oh ni IMF lah apalah. Betul lah, tapi bila bercakap dengan dia, dia selalu menjuarai keadaan tu. Kalau boleh jangan duduk dengan orang ni. Dan kalau boleh jangan mengaji, jangan buat pangai. Lepas tu kalau orang sembang buat ingat nak tompak sikit-sikit sudahlah. Tambah dia ni dah. Orang buka tajuk ni dia cakap, buka tajuk ni dia cakap, buka tajuk ni dia cakap. Dan bila dia buka mulut, tak ada satu pun yang menunjukkan rendah. Semua tinggi. Orang cerita tentang tajuk apa, tajuk apa, boleh tajuk apa pun, tajuk ahli politik, dia ulang. Lepas tu dia kata, oh saya ada anak makan saya. Oh dia tu baik lah, tu ahli parlimen tu nak makan saya. Ada jenis tu. Orang cerita bab masak, saya kalau masuk orang kata sedap loh. Hantu saya kata buat sorang, orang kata buat macam mana ni sedap sangat ni. Lepas tu dia kata lah, saya buat biasa-biasa, dia lepak betul lah, tapi dia pun kata sedap. Dia pun kata nanti buatlah lagi bulan Sapang pula. Ada jenis tu. Kalau ada tu macam lah sungai apa jenis. Dia kata kawan dengan jenis dia kata apa ni. Gaya tu macam ada apa. Penyakit tu jenis ni penyakit. Jangan kawan. Jangan. Dah, kita jangan buat. Yang kedua, kalau jumpa orang ni boleh kita sembang sikit-sikit sudah, jangan layan sangat. Kalau kita layan, dia lagi teruk. Jangan layan. Sebab orang tu nak kena balik, lelaki nak balik makan lagi, nak balik masak lah. Dah, potong. Lagi duk layan, lagi tu dia duk up. Wah, itu tu dia ni orang ni. Ada satu kok orang ni sembang je tu. Dia kata Ustaz, depa ni Ustaz makan tak pergi jaga. Tengok macam kok makan jaga, pantang semua jaga, tu kok sihat. Padahal dia baru kena kerak kaki macam mana. Kata hang sembang bohong hidup-hidup kita. Dia kata bang, kita jaga pantang ni sihat. Dia tak jaga, dia nak marah, dia kata ke orang. Depa tu baru ni masuk hospital. Tak berhenti jaga makan lah apa semua. Macam kok jaga pantang, kok jaga elok. Elok apa hang kerak kaki. Jari kaki kerak buruk. Macam mana? Dia cuba cakap je tak sedar diri. Saya geram bawah lain dia. Aku suka.
Pernah jumpa jenis ni? Bukan ya. Yang main ngaji jangan buat. Juga. Pernah jumpa? Ya. Jumpa tu. Lepas ni kalau jumpa kedai makan, bangkit tepi tempat ni. Tapi kalau bini kita jadi itu, payah. Betul kan? Ibu-ibu kalau suami yang panggil macam tu, susah dia lah. Ada suami sembang menyak, semua cerita kehebatan menyak, tak ada satu pun cacat kat dia. Kalau suami payah sikit lah kita. Tapi kalau kawan apa, kalau boleh kena jauh sikit lah. Tapi kalau suami isteri payah. Kau pakai duk jeli kat suami masing-masing kau macam mana? Tak ada. Dah, baik semua. Seorang daripada ahli fiqh yang zahid ni maksudnya yang zuhud, telah berpesan kepada pelajar, kamu hendaklah mengelakkan diri daripada mencari keaiban orang, jangan duk buka aib orang, dan bersekedudukan dengan orang yang banyak bercakap. Tengok, sebenarnya orang yang banyak bercakap itu mencuri umur dan menghilangkan waktu. Mencuri umur ni maksudnya Ustaz, kalau bahasa kita ni kita panggil maksud mencuri umur, menghilangkan waktu ni maksudnya membuang masa ya sebenarnya. Boleh tulis kat buku tu, membuang masa. Boleh ke tak? Cukup 3. Tak apalah. Boleh dekat tu dulu. Tengok nampak gaya pakai risau lekat dah, kita boleh dekat dulu. Nanti kita akan sambung dah. Yang keempat, kelima tu, hak kelima tu syok tu. Rupanya antara sifat warak, rupanya mengaji ni kena menghadap kiblat. Ya? Lah, kiblat belah mana? Tak apalah, dah tempat macam ni jangan duk cara nak ejah pula. Maksud di sini ni, kalau pengajian, kalau baca buku seorang-seorang, kalau tak menghadap kiblat boleh ke Ustaz? Boleh bukan haram pun. Tapi kalau kita duduk seorang-seorang baca buku, kalau boleh adjust keadaan arah kiblat. Tapi bukan kiblat Kaabah tau. Yang ni kena faham. Nanti kita bincang. Kiblat dia lain. Kiblat doa langit. Kiblat solat Kaabah. Tapi kalau kiblat ilmu lain. Kat mana Ustaz? Rahsia bulan depan dah kita. Tak ada dia faham tak? Warak kan kita ada daripada makanan haram. Ya. Tapi macam tadi tu makanan yang pasar betul itu bukan fikir. Jadi kita ambil makanan. Sebab tu dia sebut dulu makanan yang memiliki, kerana makanan itu lebih terlibat pada kekotoran dan najis. Najis tu haram. Itu. Warak ni juga bila sebut kata warak, menjaga diri daripada perkara haram, betul. Warak ni juga termasuk menjaga diri daripada perkara yang makruh. Dan juga warak ni juga, kalau kata yang terlebih tinggi waraknya, mereka juga menjaga perkara yang khilaful awla. Enggak? Dia syubhah satu hal, dia punya khilaful awla. Yang ni kebaikan dia sikit, jadi kebaikan dia banyak. Orang yang sangat warak, dia akan jaga, dia akan ambil kebaikan banyak. Kalau bertemu mudarat kecil, mudarat besar, dia akan ambil yang mudarat kecil. Dia sangat menjaga. Jarang. Yang ni yang paling warak. Sebab tu yang paling warak sekali atas muka bumi ni adalah baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada soalan? Silakan. Kalau macam untuk majlis umum ni kita belajar, kita mengajukan bacaan orang tu, kita melecehkan soalan orang tu, adakah akan tak jadi berkat ilmu yang kita dapat melalui ini? Orang tanya soalan, kita dengar, kita peleceh soalan yang orang tu tanya lah. Yang tu kan saya dah sebut dah dulu. Antara cara kita hormat pada ilmu, nombor satu, cara hormat ilmu ni, nombor satu kena hormat guru. Kemudian kena hormat apa lagi Ustaz? Kena hormat ilmu yang disampaikan. Kena hormat alat ilmu. Alat ilmu tu pen, kertas yang kita mengaji dulu, tak boleh lipat, tak boleh tak tu suka. Termasuk juga kena hormat kawan-kawan yang main mengaji sekali. Lepas tu kalau ada orang tanya, jangan buang. Leo, tak boleh. Jangan buat. Ustaz lemah perut Ustaz, ada orang tanya soalan Ustaz. Kalau gurau itu. Ya. Kalau niat gurau tak apa. Kalau niat gurau, kalau orang tak berasa tak apa. Kalau orang berasa, Rasa tak boleh lah. tak ada apa pun. Enggak ada orang tanya soalan.
Jangan waktu jangan. Nabi kata al-ilmu khazainun, ilmu ni gudang, satu khazanah besar. Wa miftahuha as-su'al. Nabi kata kunci gudang yang besar ni soalan, tanya. Siapa-siapa yang bertanya, Nabi sebut akan diberikan pahala pada 4 golongan. Yang pertama as-sa'il, orang yang tanya. Bahasa mudah dia, kalau orang yang tanya ni, dia akan dapat faedah daripada pertanyaannya, dia akan dapat sesuatu daripada soalannya. Yang kedua Nabi sebut wal mas'ul, yang kena tanya. Sebab tu penting, ada setengah tuku, ada setengah ustaz ke siapa kan, kadang dia kata tuan-tuan ada soalan tanya. Sebab soalan tu kadang-kadang dia membantu guru hak tanya tu. Kita lupa bila orang tanya, oh baru teringat, dia bagi faedah pada yang bertanya. Yang ketiga Nabi sebut wal mustami', pendengar. Kadang yang tanya soalan seorang ya, tapi hak lain pakai duk tunggu pada jawapannya. Orang tanya satu soalan dia, tapi orang lain semua dapat faedah. Yang keempat wal muhibbul lahu, orang yang kasih pada majlis ini. Kesimpulannya, soalan ni yang memberikan manfaat. Sebab tu kalau orang tanya soalan, dengar dia nak tanya apa, dengar. Kalau dia tanya soalan bodoh je, minta maaf bahasa. Kalau dia tanya soalan bodoh, guna je. Biar pi. Kalau dia tanya, ustaz tu pang tanya je, maghrib berapa rakaat je. Kita kalau boleh buat macam tak tahu apa, lenggok. Tengok ustaz nak jawab berapa rakaat. Jangan dapat. Tak tahu soalan ni. Ada hak kemah. Tengok kat dia tanya. Wah ni. Yang ni apa? Macam mana saya tahu? Tak tahulah, saya rasa Ustaz Zuki pun sama. Kami pergi mengajar orang tempat. Bila mengajar orang tempat, kita duduk atas ni, tanya bila tu mana pun sama. Bila duduk atas ni, kita nampak semua. Jadi kita boleh tengok reaksi semua. Ada haknya tu, ada yang nak dengar, ada yang kan dia tak buat kat orang tu kan. Macam-macam. Tengok jam ada. Termasuklah hak saya. Dia tanya, tengok aku kata tadi. Tu wala. Tidak tahu. Reaksi tu boleh dilihat. Jadi kita sebagai orang yang menuntut ilmu kena jaga perkara-perkara. Allah alam. Ada soalan lain? Satu lagi. Sila. Soalan tu menarik. Tu ada tak bagi saya soalan. Kalau kata suami isteri mai Ustaz, suami isteri mai, suami dekat, suami boleh tengok isteri, isteri boleh tengok suami. Habis tu kami hak seorang ni macam mana Ustaz? Kena cari bagi ada pasangan. Boleh tengok. Dah saya takkan nak cari je saya. Okey, kalau Ustaz tak mau cari dah Ustaz, tak apa. Maklumat yang kita ambil, kita pakai untuk kita. Maklumat yang kita ambil, kita sampaikan kepada keluarga kita. Itulah. Saya tak ada orang ni nak tegur saya. Tu kena cari orang boleh tegur. Terima kasih, soalan yang sangat baik. Nampak kan manfaatkan soalan tu. Leno insya-Allah. Jadi saya rasa cukup sekadar itu, insya-Allah nanti kita sambung bulan depan. Apa yang baik daripada Allah Taala, yang buruk daripada kita sendiri. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa tajuk hari dia ngaji kena buat. Kena jaga pada perkara yang seperti itu.